A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah sekali lagi, Ustazah Siti Fatimah binti Datuk Ali Nafia dalam subjek Pendidikan Islam tahun 4. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? InsyaAllah semuanya sihat. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita kali ini dalam kelas Ustazah. Dan seperti biasa sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, kita akan membaca doa belajar. Okey, oleh itu mari bersama-sama Ustazah membaca doa belajar ya, murid-murid sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan mengetahui terlebih dahulu objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menerangkan pengertian najis dengan betul. Yang kedua, menjelaskan bahagian dan jenis najis serta cara menyucikan najis dengan betul. Okey, setelah mengetahui objektif pembelajaran pada hari ini, kamu boleh tekakan apa kita akan belajar hari ini? Ya, tentang najis. Okey, mari kita tengok. Okey, bidang ibadah. Hari ini kamu akan belajar dalam bidang ibadah. Tajuk Mari Bersuci. Dalam tajuk Mari Bersuci ini, kamu akan belajar tentang pengertian najis, jenis najis dan cara menyucikan najis. Okey, mari kita tengok pengertian najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey? Dan jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis terdapat 3 jenis najis. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis sederhana. Najis sederhana. Okey. Yang ketiga adalah najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis mughallazah bermaksud najis yang berat. Jadi ada berapa jenis najis murid-murid sekalian? Ya, ada 3 jenis najis. Yang pertama najis mukhaffafah. Mukhaffafah, itu sudah sebut. Najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawassitah. Najis mutawassitah iaitu najis sederhana. Dan yang ketiga najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu najis berat. Okey. Ya. Najis ringan, najis sederhana dan najis berat. Okey. Mari kita tengok penerangan tentang najis mukhaffafah. Kalau kamu tengok sini, penerangannya adalah najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibu sahaja. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibu sahaja. Najis mukhaffafah. Apa tadi Ustazah cakap najis mukhaffafah tu? Najis ringan. Jangan pula kamu cakap najis lain tu kamu cakap najis mukhaffafah. Kamu kena tahu najis mukhaffafah ni air kencing kanak-kanak lelaki sahaja yang berumur 2 tahun ke bawah. Yang tidak makan dan minum kecuali susu ibu sahaja. Kamu boleh nampak contoh gambar ni ya. Air kencing kanak-kanak lelaki. Okey, seterusnya. Najis mutawassitah.
Najis mutawassita adalah najis selain najis mughallazah dan najis mukhafafah. Contoh, air kencing, tahi, darah, dan nanah. Okey, kamu boleh tengok contoh-contoh gambar ni. Ada contoh nanah, darah, muntah, bangkai ayam dan arak. Dalam penerangannya saya tidak sebut bangkai kan, tapi bangkai arak pun digelar sebagai najis mutawassita, najis sederhana, najis selain najis mughallazah dan najis mukhafafah. Contoh air kencing, tahi, darah dan nanah. Najis mughallazah. Okey, najis mughallazah ni najis berat. Yang mana ia adalah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Maksudnya segala jenis, tidak kiralah muntah dia ke, air kencing dia ke, air liur dia ke, darah dia ke, yang berkaitan dengan kedua-dua binatang ni, anjing dan babi, semuanya adalah najis mughallazah, najis berat. Okey? Okey, diharapkan kamu boleh faham ya. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa dia tadi? Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibu sahaja. Najis mutawassita, najis selain najis mughallazah dan najis mukhafafah. Maksudnya sederhana. Contoh air kencing, tahi, darah dan nanah. Najis mughallazah, anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh air kencing, air liur dan darah kedua-dua binatang tersebut. Okey. Mari kita tengok pula cara menyucikan setiap jenis najis tersebut. Kalau najis mukhafafah, najis ringan ni, cuma renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Air mutlak ni pernah belajar kan? Masa kalau tidak silap Ustazah tahun 3 kan tahun 2 kamu telah belajar kan jenis najis lah pula. Jenis air mutlak ni. Ada air perigi, air hujan, air apa lagi? Kamu sudah belajar kan semua tu? Okey, jadi air mutlak ni boleh digunakan untuk membersihkan najis. Contoh macam najis mukhafafah ni, kamu renjiskan sahaja air mutlak ke tempat yang terkena najis, sudah suci, bersih. Kalau kamu sudah renjiskan air mutlak tu, tidak payah basuh, renjis sahaja. Okey, cara menyucikan najis mutawassitah. Najis mutawassitah, najis sederhana. Yang pertama, hilangkan dahulu najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian, kamu basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Mula-mula hilangkan dulu. Tengok gambar tu. Hilangkan dulu najis tu daripada pakaian. Kemudian baru renjis air mutlak. Basuh. Bukan renjis ya, basuh. Salah silap. Basuh. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan juga rasa. Okey, seterusnya kita tengok cara menyucikan najis mughallazah, yakni najis berat. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan terlebih dahulu najis tu. Kemudian, basuh dengan air tanah 1 kali. Lepas tu, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Ya. Kemudian, okey, tugasan. Sila muat naik, download lembaran PITing ataupun peta ITing yang telah dikongsikan dalam WhatsApp. Hari tu saya sudah kongsikan. Kalau kamu belum ada, boleh WhatsApp Ustazah, tanya Ustazah untuk minta kembali lembaran peta ITing ni. Ini muka depannya ya. Kalau kamu tiada, sila WhatsApp Ustazah. Lepas tu, buat latihan dalam muka surat 56 dan muka surat 57. Setelah siap, sila hantar di WhatsApp peribadi Ustazah. Okey? Jangan hantar di kumpulan, hantar di WhatsApp peribadi Ustazah. Nombor telefon Ustazah boleh tengok di sini, 0198435721.
Kalau kamu ada masalah, boleh hubungi Ustazah di Facebook Ustazah, email Ustazah dan juga nombor telefon Ustazah seperti yang tertera dalam slide pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.